Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jasliza selaku lecturer bagi kursus Kenegaraan Malaysia. Dalam video ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 2 ingin membentangkan hasil kerja kami dengan tajuk Revolusi Institusi Beraja di Malaysia. Kumpulan 2 terdiri daripada 6 orang ahli kumpulannya iaitu saudara Gavin Chong, Muhammad Hazwan, Tan Po Yu, Chai Wen Wei dan saudari Rosalinda Riana dan Noalia Afifah. Seterusnya, pembentangan akan diteruskan dengan pengenalan yang akan dibentangkan oleh saudari Rosalinda Riana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Jasliza dan juga rakan-rakan. Nama saya adalah Rosalinda Riana binti Rosi Raju dan nombor matrik saya adalah 297534. Jadi sebelum kami pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memberi sedikit pendahuluan berkenaan dengan tajuk kami. Sistem pemerintahan beraja ataupun monarki adalah merupakan sistem pemerintahan yang tertua di dunia. Seperti mana yang kita tahu, sebelum mencapai kemerdekaan, negara Malaysia menggunakan sistem pemerintahan beraja mutlak, di mana raja berkuasa sepenuhnya ke atas pemerintahan dan pentadbiran negeri, dan baginda dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik. Selain itu, raja juga berfungsi sebagai asas segala kuasa dan arahan untuk perundangan, dan raja jugalah yang menyusun adat istiadat negara. Namun, menjelang kemerdekaan, sistem pemerintahan raja mutlak telah dimasukkan. Sebaliknya, kita diperkenalkan dengan sistem baru, iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, di mana sistem ini melibatkan suara rakyat dan hak rakyat untuk memilih kerajaan mereka sendiri menerusi proses pilihan raya. Menerusi sistem raja berperlembagaan, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu perlulah bertindak atas nasihat Majlis Eksekutif yang diketuai oleh Menteri Besar, manakala Yang di-Pertuan Agong pula perlu bertindak atas nasihat Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri, melainkan ada isu-isu tertentu yang memerlukan kuasa budi bicara yang spesifik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Alia Purbamenti Idrus, nombor matrik 299655. Saya ingin menerangkan berkaitan dengan perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi yang menjelaskan sifat sebuah organisasi atau negara. Ia merupakan undang-undang utama negara dan semua undang-undang pula selaras dengan perlembagaan persekutuan. Terusnya adalah raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan berasal dari konsep pemerintahan di mana raja menjadi ketua negara yang tunduk pada perlembagaan. Seterusnya, raja berperlembagaan adalah jenis kerajaan yang ditemukan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Terusnya, peranan tradisional raja. Peranan tradisional raja dalam masyarakat terdiri daripada 3 aspek, iaitu aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Peranan tradisional raja penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan negara serta memastikan keadaan dan kebahagiaan rakyat. Terusnya adalah asal-usul Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja mula dengan pembentukan Lebah pada tahun 1897 yang merupakan mesyuarat pertama yang dihadiri oleh kesemua Raja-Raja Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu. Majlis Raja-Raja ditemukan secara formal pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujud. Ini sekali adalah maksud YDPA dan peranannya. YDPA merupakan gelaran Ketua Negara Malaysia. YDPA dipilih daripada kalangan Raja Melayu untuk tempoh 5 tahun. Peranan YDPA penting dalam menjamin stabilitas negara, memastikan pertumbuhan ekonomi negara yang memberi manfaat kepada rakyat. Terima kasih saudari Noalia Afifah. Terusnya, saya akan sambung pembentangan pada hari ini dengan bahagian demokrasi berparlimen. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Gavin Chong dan nombor matrik saya ialah 302290. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua kepada 3 cabang utama kerajaan. Antara 3 cabang utama kerajaan yang terdapat di Malaysia ialah Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Yang pertama, Badan Eksekutif. Badan Eksekutif mempunyai kesamaan yang hampir sama dengan Badan Perundangan, di mana ahli-ahli Badan Eksekutif juga dikenali sebagai jemaah menteri ataupun kabinet, boleh terdiri daripada ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Badan Eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri. Yang kedua, Badan Perundangan. Di Malaysia,
Badan perundangan boleh dibahagikan kepada dua dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pemilihan ahli Dewan Negara adalah dibuat secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong, manakala pemilihan ahli Dewan Rakyat adalah melalui pilihan raya yang akan dijalankan setiap 5 tahun sekali. Yang terakhir, Badan Kehakiman. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara, di mana pemilihan adalah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Bukan itu sahaja, Ketua Hakim Negara juga merupakan Ketua Hakim bagi Mahkamah Persekutuan. Seterusnya, Saudara Muhammad Hazwan akan sambung pembentangan pada hari ini dengan senarai Raja-Raja Melayu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hazwan bin Rashid. Bateri saya adalah 302334. Saya ingin membentangkan tentang senarai-senarai Sultan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah Sultan Pahang, iaitu Yang di-Pertuan Agong kita. Di mana nama penuh baginda adalah Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa bin Shah. Kemudian terdapat Sultan Johor. Nama penuh Sultan Johor adalah Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail. Kemudian adalah Sultan Kedah. Nama penuh Sultan Kedah adalah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah. Seterusnya adalah Sultan Kelantan. Nama penuh Sultan Kelantan adalah Sultan Muhammad V Ibni Sultan Ismail Petra. Kemudian seterusnya adalah Sultan Perak. Nama penuh Sultan Perak adalah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Kemudian adalah Sultan Perlis, di mana nama penuhnya adalah Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Syed Putra Jamaluddin. Seterusnya adalah Sultan Selangor. Nama penuh Sultan Selangor adalah Al-Sultan Syarifuddin Idris Shah Ibni Almarhum Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Dan akhir sekali adalah Sultan Terengganu, di mana nama penuh baginda adalah Sultan Mizan Zanar El-Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Muqtafi bin Shah. Selamat sejahtera kepada pensyarah. Nama saya Chai Wong Wei dan nombor matrik saya adalah 302351. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran dan langkah-langkah untuk mengekalkan institusi beraja di Malaysia. Cabaran utama dalam mengekalkan institusi beraja di Malaysia melibatkan perubahan persepsi dan pandangan awam. Berbagai faktor seperti isu politik, ekonomi, sosial, termasuk konflik keluarga diraja dan isu keadilan dapat merosakkan imej institusi beraja. Faktor sejarah dan tradisi juga memainkan peranan. Dengan nilai dan pandangan semasa masyarakat yang berubah, boleh mencetuskan ketidaksetujuan rakyat terhadap institusi beraja. Selain itu, globalisasi, iaitu cabaran yang kedua, juga membawa impak yang besar. Dengan teknologi media dan pertukaran maklumat yang cepat, akan mengancam kestabilan institusi beraja. Sebagai contoh, perubahan ekonomi global, terutamanya inflasi, juga boleh menggugat kedudukan institusi beraja. Kekurangan semangat patriotisme dan kefahaman dalam kalangan rakyat terhadap sejarah negara menampakkan cabaran ini. Ketulusan dan kredibiliti institusi juga menjadi isu. Dengan kekurangan akses kepada maklumat dan keraguan terhadap integriti dapat merosakkan hubungan antara institusi beraja dengan rakyat. Dengan mengambil kira cabaran-cabaran ini, langkah-langkah seperti pelibatan rakyat dalam proses membuat keputusan, program-program pendidikan patriotisme dan kebudayaan seperti penganjuran kembali kesetaraan dan peningkatan ketulusan seperti pelaksanaan sistem pelaporan dan pengauditan perlu diambil untuk memastikan keberkesanan dan keberlanjutan institusi beraja di Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Tan Puyu. Student ID saya adalah 302399. Saya akan menggambarkan dinamik antara raja dan rakyat dalam institusi beraja. Pertama, selepas tahun 1957, perubahan besar berlaku dengan institusi Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Sementara pengaruh politik raja-raja menurun, membuka ruang untuk demokrasi. Kedua, pasca kemerdekaan fokus utama adalah demokratisasi, namun institusi beraja tetap memegang peranan simbolik dan seremonial yang penting. Ketiga, harmoni antara Yang di-Pertuan Agong dan rakyat terwujud, memperkuat semangat patriotisme dan nilai-nilai kebangsaan melalui proses evolusi yang berperingkat. Akhirnya, institusi raja tidak hanya mempertahankan warisan tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan global, menjalin hubungan dinamis antara raja dan rakyat dan menjadi pendorong ke arah masa depan yang lebih cerah. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan satu ciri unik bagi sistem pemerintahan di Malaysia. Hal ini adalah kerana Yang di-Pertuan Agong perlulah bertindak di atas dua perkara, iaitu Perlembagaan Malaysia dan juga nasihat Perdana Menteri, dan baginda tidak dibenarkan untuk membuat keputusan bersendirian melainkan terdapat situasi tertentu yang memerlukan kuasa budi bicara baginda. Yang di-Pertuan Agong juga telah dipilih daripada 9 orang raja daripada 9 buah negeri secara bergilir-gilir. Selain daripada itu, sistem raja berperlembagaan juga dapat meningkatkan kewibawaan institusi beraja di Malaysia.
Hal ini adalah kerana konsep perlembagaan itu sendiri bertujuan untuk menghalang seorang sultan daripada menyalahgunakan kuasa mereka. Namun, terdapat satu kelemahan dalam sistem ini di mana raja yang dipilih adalah berdasarkan keturunan dan bukannya berdasarkan kelayakan atau kemampuan. Dan kebiasaannya raja yang dipilih adalah seorang yang telah berumur. Sebaik-baiknya, ketua seorang negara perlulah seseorang yang aktif dari segi mental dan juga fizikal. Barulah ia menunjukkan imej negara Malaysia serta dapat meningkatkan semangat rakyat kerana ketuanya yang proaktif dan berkeyakinan tinggi. Seterusnya adalah Sultan Negeri Sembilan, iaitu nama penuh baginda adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.